Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. So hari ini saya akan berkongsi berkenaan dengan pengenalan berkenaan dengan ruang terkurung. Ramai yang mungkin tak tahu tentang ruang terkurung ni. Dia adalah satu ruang yang memang banyak di tempat kerja lah, yang selalunya boleh menyebabkan satu berlaku kemalangan. Okey, so mula sekali saya akan bercerita berkenaan dengan undang-undang sedikit. Kita dalam Malaysia ini, dalam negara kita ada undang-undang berkenaan dengan ruang terkurung, iaitu dipanggil ICOP untuk ruang terkurung 2010, atau dalam bahasa Melayunya, bahasa Malaysianya adalah Tata Amalan Industri Bekerja Selamat di Dalam Ruang Terkurung. So undang-undang ini terpakai semenjak tahun 2010 dan perlu dipatuhi oleh semua syarikat-syarikat dan juga tempat-tempat kerja yang terdapatnya ruang terkurung di dalam kawasan kerja itu. Definisi ruang terkurung, pertama sekali kita ada ruang tertutup atau separa tertutup. Bermaksud semua tempat ruang terkurung ini dia ada yang tertutup penuh ataupun separa tertutup. Yang kedua, kita ada tekanan atmosfera. Maksudnya kawasan-kawasan di dalam ruang terkurung ini tekanan atmosferanya dalam keadaan yang tekanan biasa, tidak ada perubahan tekanan dalam kawasan itu. Ketiga, kita ada tidak disediakan atau direka bentuk untuk digunakan terutama sebagai tempat kerja. Kawasan-kawasan ruang terkurung ini dia bukanlah kategori sebagai tempat bekerja kerana dia tidak mempunyai contohnya seperti ruang-ruang udara, ventilation system, dia tidak ada exhaust fan, dia tertutup penuh. Sifat yang keempat, dalam ruang terkurung ini kita boleh pada bila-bila masa mempunyai atmosfera yang mengandungi paras bahan cemar yang mungkin memudaratkan dan kemudian mengalami kekurangan atau berlebihan oksigen atau menyebabkan pelingkungan. Okey, bahan-bahan cemar ini saya terangkan sedikit. Bahan-bahan cemar yang mungkin ada contohnya seperti gas-gas toksik, gas-gas beracun. Contohnya seperti klorin, amonia, hidrogen sulfide, ataupun dia boleh berpotensi untuk oksigen itu dia akan kadar menurun atau kadar meninggi lah. Atau kawasan ini boleh menyebabkan pelingkungan. Pelingkungan ini adalah tertimbus. Kawasan-kawasan seperti korekan boleh tertimbus, boleh pelingkungan. Dan last sekali, untuk definisi ruang terkurung adalah ia mempunyai laluan masuk dan keluar yang terhad. Laluan keluar yang terhad bermaksud kawasan-kawasan seperti ini dia mempunyai tempat masuk dan tempat keluar yang terhad kerana dia mempunyai pintu masuk seperti manhole berbentuk petak, bulat ataupun bujur yang agak kecil, bukannya besar. Dan juga kawasan-kawasan itu dia bukanlah kita boleh orang kata keluar dengan secara semua sudut. Kita akan keluar dengan adanya pintu-pintu masuk yang telah disediakan sahaja. So, lima sifat-sifat ini perlu ada untuk satu-satu kawasan yang dikategorikan sebagai ruang terkurung. Okey, apabila sifat-sifat ini telah ada, bermaksud tempat itu telah digazetkan sebagai tempatlah ruang terkurung atau confined space. Kadang-kadang ada orang yang dia lebih familiar dengan bahasa Inggeris iaitu confined space. So, aktiviti ruang terkurung pun kita ada banyak aktiviti yang pekerja-pekerja yang akan buat di dalam ini. Contohnya inspection, cleaning, pembersihan, dan berbagai-bagai lagi. Ada yang mungkin dia buat kerja-kerja welding. So ini contoh-contoh accident yang ada terdapat di current kita punya newspaper banyak. 3 maut. Kebanyakan kes-kes ruang terkurung ni dia adalah kategori orang kata fatality lah, kes-kes kematian yang memang orang kata perlu untuk diambil tahu dan perlu untuk kita berjaga-jaga. Dan ini bagi saya ia amat penting supaya tidak adanya peningkatan kes-kes yang melibatkan ruang terkurung ni, kerana ini akan menyebabkan kes kematian yang akan meningkat naik di negara kita. Okey, so itu saja untuk kali ini. Semoga kita bertemu lagi di rancangan lain. Sekian, terima kasih.